Bab elok orang yang mengerjakan haji itu meneruskan talbiyah hingga dia mula melontar jamrah Aqabah pada hari nahar, yakni hari yang ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid, katanya saya membonceng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Arafah. Yani saya bergendong, naik gendong. Radif itu saya naik gendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Arafat. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sy'ab Al-Aisar, Sy'ab yani ke lembah sebelah kiri alladhi dunal Muzdalifah, yang terletak sebelum daripada Muzdalifah itu, anakha, dia memberhentikan, yakni menurunkan untanya, mendudukkan untanya, fabalah, lalu dia kencing. Siapa? Nabi SAW kencing. Thumma jaa, kemudian dia datang, fasababtu alaihi alwudu, dia datang, saya pun menuangkan air sembahyang kepadanya. Fatawadda'a wudu'an khafifan, dia mengambil air sembahyang yang ringkas. Kemudian saya berkata, sembahyang wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahyang di hadapanmu, yang di tempat sembahyang kita di hadapan lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki kenderaannya hingga sampai ke Muzdalifah. Dia pun bersembahyang. Kemudian Fadal pula yang naik gendong dia, Fadal pula yang membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi jam'in, pagi keesokan itu, pagi yang mana pada malam itu dia berada di Muzdalifah. Qala Quraib berkata, Abdullah bin Abbas menceritakan kepadaku, dia ambilnya cerita ini daripada Fadal, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bertalbiyah hingga dia sampai kepada jamrah. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itulah sampai kepada jamrah. Ni anaknya, butir anaknya duduk situ. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan talbiyah sehingga sampai kepada jamrah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan lagi daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggendong atau memboncengkan Fadal min jam'in, daripada Muzdalifah. Jam'in itu Muzdalifah, waktulah lah. Qala, kata perawi ini, Atha ni, fa akhbarani Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menceritakan kepadaku bahawa Fadal menceritakan kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertalbiyah hatta rama jamratal Aqabah, sehinggalah baginda melontar jamrah Aqabah. Diriwayatkan daripada Abi Ma'bad maula kepada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, daripada Fadal bin Abbas, yakni abang kepada Abdullah bin Abbas, Fadal namanya. Wa kana radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia ni Fadal ini naik gendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahawa dia berkata, fi asyiyyati Arafah, pada petang hari Arafah, dan pada pagi jam'in, pada pagi Muzdalifah, linnas, wa ghadata jam'in linnas hina dafa'u, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada petang Arafah dan pagi jam'in, yakni orang berhimpun. Dia kata kepada orang ramai bila mereka berangkat daripada situ, daripada Muzdalifah, alaikum bis sakinah. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, alaikum bis sakinah, bertenanglah, bertenanglah. Alaikum bis sakinah itu maknanya bertenanglah, atau berjalanlah dengan tenang, ataupun alaikum bis sakinah, ini pastikan kamu melakukan ibadat dengan tenang. Boleh berlaku tu, alaikum bis sakinah. Alaikum tu kita panggil isim fi'il amar. Alaikum tu kita panggil isim fi'il amar. Sebab tu makna dia gitu. Wa huwa kafun naqatahu, dia kata begitu tadi dalam keadaan dia kafun, menahan
untanya, menahan untanya, sehinggalah dia masuk kepada Muhassir, iaitu Muhassir ini sebahagian daripada Mina lagi. Qala alaikum bihasal khadhaf. Sampai di situ dia kata, kamu kutiplah anak-anak batu, anak-anak batu yang kecil, alladhi yurma bihi al-jamrah, yang akan digunakan buat melontar jamrah. Kamu kutiplah, pungutlah anak batu. Wa qala lam yazal, dan dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bertalbiyah hatta ramal jamrah, sehingga dia melontar jamrah. Seterusnya dengan sanad yang lain, sanad yang lain ada beza sikit daripada hak tadi, cumanya dia tidak sebut dalam hadis walam yazal Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bertalbiyah hingga melontar jamrah, tu tak ada sebut dalam sanad satu lagi ni. Tapi ada tambahan pula, walaupun tak ada tu ada tambahan yang lain dalam hadis ni sanad satu lagi ni, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi yadihi. Ni riwayat Zuhair bin Harb qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ibn Jurayj. Ni dia ada tambahan, dia yushir bi yadihi kama yakhdhiful insan, seperti mana orang jetik seperti mana seseorang itu menjentik anak batu buat bedah, kita kata anak batu bedah plastik, tetapi biasanya digunakan juga untuk jari. Letak jari ataupun sini, kalau letak di hujung ni kecil lah, lebih kurang kaca butir, sebesar kaca butir, letak sini, letak situ jetik, gitulah. Orang guna buat jetik gitu, setara tu je lah. Nabi SAW isyarat ambil anak batu, orang buat jetik. Ni dalam ni dia ada sebut isyarat, dia isyarat. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Yazid, katanya Abdullah berkata, ketika kami di Jam'in itu di Muzdalifah lah, saya mendengar orang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah bersabda pada tempat ini, yang ni dia berkata, mengucapkan pada tempat ini, labbaik Allahumma labbaik. Mana masih lagi duduk ucap talbiyah pada masa itu. Diriwayatkan bahawa Abdullah mengucapkan talbiyah bila dia berangkat daripada Jam'in, yang ini daripada Muzdalifah. Orang Arabi berkata begini, ini Abdullah berkata, orang ini sudah terlupakah atau mereka sudah terpesong? Saya dengar orang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah mengucapkan di tempat ini, labbaik Allahumma labbaik. Apa jadi peliknya? Bahasa pelik tu, tanya ni lagu ni, ini buat lagu ni. Orang terlupa dah kau terpesong, kata dia. Diriwayatkan daripada siapa lagi, Abdullah bin Mas'ud berkata, di Jam'in saya mendengar orang yang diturunkan kepadanya surah Baqarah, maksudnya Nabi SAW lah, mengucapkan di sini labbaik Allahumma labbaik. Kemudian dia bertalbiyah lagi, dan kami pun bertalbiyah bersamanya. Ini bab talbiyah dan takbir pada ketika pergi dari Mina ke Arafah pada hari Arafah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya kami berangkat pada waktu pagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mina ke Arafat. Di antara kami ada yang bertalbiyah dan ada di antara kami yang bertakbir. Dengan sanadnya lagi Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar lagi, katanya kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi Arafah, ada di antara kami yang bertakbir, ada di antara kami yang bertahlil. Adapun kami, maka kami bertakbir, mengucapkan takbir. Qala qultu, saya pun berkata, wallahi la ajaban minkum, pelik sungguh kamu. Kenapa kamu tak kata kepadanya, apa yakah yang engkau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat? Doa ya orang tu, orang ni, orang tu, orang ni buat lagu ni, orang ni buat lagu. Kenapa tak tanya dia, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat hari tu lagu mana? Diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Ini riwayat daripada siapa? Muhammad bin Abi Bakar Al-Thaqafi. Dia bertanya Anas bin Malik ketika mereka berdua sedang berangkat dari Mina menuju ke Arafah, bagaimana kamu lakukan pada hari ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas berkata,
Di antara kami ada yang yuhillu, ada yang yuhillu, yakni bertalbiyah, ada yang bertalbiyah, fala yunkaru alaih. Yuhillu itu ihlal, yakni talbiyah bersumpah. Fala yunkaru alaih, dia tidak dibantah. Ada di antara kami pula yang bertakbir, tidak juga dia dibantah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Muhammad bin Abi Bakr, katanya saya berkata kepada Anas bin Malik pada pagi Arafah, apa kamu kata tentang talbiyah pada hari ini? Qala, kata Anas, saya berjalan hadzal masir, mana seperti perjalanan ini, bersama Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya. Faminna al-mukabbir, ada di antara kami yang bertakbir, ada di antara kami yang muhallil, yang tak bertahlil, ada di antara kami yang bertahlil. Tadi dia kata muhil itu mengucapkan ihlal lain. Wala ya'ibu ahaduna ala sahibih, masing-masing dari kami tidak mencela orang lain lah atas perbuatannya itu, tidak ada. Babul ifadah min Arafat ila al-Muzdalifah wastihbab salatay al-maghrib wal isya jam'an bil Muzdalifah fi hadhihi al-lailah. Bab berangkat dari Arafah ke Muzdalifah dan elok mengerjakan sembahyang maghrib dan isya secara jamak di Muzdalifah pada malam itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Usama bin Zaid, dia berkata Rasulullah SAW telah berangkat daripada Arafah hingga dia berada di Syi'ab, dia pun turun di situ, lalu dia kencing, dia pergi kencing lah. Kemudian dia berwudu, tetapi dia tidak berwudu dengan lengkap lah, berwudu dengan sempurna, seperti yang selalu diajarnya. Faqultu lahu, saya pun berkata kepadanya, sembahyang. Dia berkata, sembahyang di hadapanmu, yakni sembahyang depan lagi. Dia pun naik kenderaan dia pula. Bila dia sampai ke Muzdalifah, dia turun, dia pun mengambil air sembahyang. Fa'asbaghal wudu, di situ disempurnakannya wudunya. Kemudian diiqamatkan untuk sembahyang, dia pun bersembahyang maghrib. Kemudian masing-masing orang menurunkan untanya di tempat tinggal masing-masing. Kemudian diiqamatkan isya, fasallaha, maka Nabi SAW pun bersembahyang isya, dan dia tidak bersembahyang apa-apa pun di antara maghrib dan isya itu, tak ada sembahyang apa-apa pun. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Usama bin Zaid, katanya Rasulullah SAW pergi selepas daripada berangkat dari Arafah ke salah satu Syi'ab itu, salah satu lembah, untuk keperluan dia. Fasababtu alaihi al-ma, selepas itu saya pun tuangkan air kepadanya. Saya bertanya, adakah engkau nak sembahyang? Dia kata, tempat sembahyangnya depan lagi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Usama bin Zaid lagi, katanya Rasulullah SAW telah berangkat dari Arafah. Bila dia sampai ke Syi'ab, dia pun turun lalu dia kencing. Usama tidak berkata araqal ma, dia mengalirkan air, tidak, tapi dia kata bala, dia kencing. Tidak kata buang air, tidak, dia kencing, dia kata lagu tu. Qala fada'a bima'in, selepas itu dia meminta air, dia pun berwudu, laisa bil baligh, tetapi bukan wudu yang lengkap lah, wudu yang bersungguh-sungguh lah, tidak. Qala, kata perawi, faqultu, siapa dia? Usamah lah. Saya pun bertanya, wahai Rasulullah, as-salah, yani turidu as-salah, engkau nak sembahyang kah? As-salata, sembahyang, ataupun kita kata takdir lah, takdir fi'il yang mahzuf. Aturidu as-salah, engkau nak sembahyang kah? Nabi SAW kata, as-salatu amamak, sembahyang di hadapanmu, mana depan lagi. Qala thumma sara, kata perawi, kemudian Nabi SAW pun berjalan lagi, sehingga dia sampai ke jama'an, yang di jama'an Muzdalifah. Dia pun bersembahyang maghrib dan isya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Quraib, bahawa dia bertanya Usama bin Zaid, bagaimana kamu lakukan ketika engkau membonceng Rasulullah SAW pada petang Arafah itu? Dia berkata, kami pergi ke Syi'ab, di mana orang menurunkan untanya di situ untuk maghrib. Rasulullah SAW pun menurunkan untanya, yakni menghentikan untanya, wabala, dan dia kencing. Dan dia tidak kata, yakni Usamah tidak kata ahraqal ma, tadi araqa sama saja. Mana dia mengalirkan air, dia tak kata mengalirkan air.
tetapi dia kata bala, dia kencing. Sebab kita bahasa Melayu, dia tidak kata dia pergi buang air kecil, dia tak kata begitu, dia kencing, dia pergi kencing. Dia kata thumma da'a bil wudu, kemudian pun dia pun minta air semaya. Fatawadda'a wudu'an, dia pun ambil air semaya yang tidak bersungguh lah, laisa bil baligh, air semaya yang tidak bersungguh-sungguh. Ambil air semaya lebih kurang, kita kata ambil air semaya lah lebih kurang. Saya pun berkata, wahai Rasulullah, semaya semaya kah? Atau engkau nak semaya kah? Dia berkata, semaya di hadapanmu. Dia pun naik kenderaan dia sehingga kami sampai ke Muzdalifah. Fa aqama al-maghrib, dia pun mengiqamatkan untuk maghrib. Summa anakhan nas fi manazilihim, kemudian orang ramai pun memberhentikan unta masing-masing di tempat singgah lah. Walam yahullu, mereka belum lagi singgah, sehingga belum lagi berhenti betul-betul tetap, sehinggalah aqamal isya. Nabi SAW pun suruh iqamat untuk sembahyang isya al-akhirah, isya akhir, yang sembahyang isya lah. Fasalla, dia pun bersembahyang. Thumma hallu, kemudian barulah mereka singgah betul-betul, berhenti betul lah situ, ambil tempat betul-betul. Qultu kaifa fa'altum, saya berkata, bagaimana kamu lakukan bila pagi, keesokan paginya? Qala radifahul Fadl, jawab Usamah, Fadl bin Abbas pula yang naik gendong dia. Aku sendirinya berada bersama-sama dengan orang-orang Quraisy yang pergi dahulu dengan berjalan kaki. Ana fi subbaqi Quraisy ala rijlayya, saya pergi bersama-sama dengan orang-orang Quraisy yang berangkat dahulu dengan berjalan kaki. Saya pun pergi jalan kaki jugalah. Diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid bahawa Rasulullah SAW bila sampai ke Naqbah, yang mana pembesar-pembesar atau pemerintah-pemerintah berhenti di situ, dia turun. Fabala, dia pun buang air, dia kencing. Itu betul. Walam yaqul ahraqa, dia tak kata perawi ni Usamah tak kata ahraqa, jadi mengalirkan. Thumma da'a bi wudu, dia pun minta air sembahyang, lalu berwudu dengan wudu yang ringkas. Saya pun berkata, wahai Rasulullah, nak sembahyang kah? Dia kata, sembahyang di hadapanmu. Lebih kurang tadi juga ada beza sikit-sikit sajalah. Ini daripada Usamah bin Zaid lagi, bahawa dia naik gendong Rasulullah SAW hingga afadha, berangkat dari Arafah. Bila sampai ke Syam, ana kharahilatahu, dia pun menurunkan, yang menghentikan kenderaannya, kemudian dia pun pergi ilal ghaid, yang ke tempat yang rendah, yang untuk buang air. Bila dia balik, sababtu alaihi minal idawah, saya pun tuangkan air daripada bekas air kepadanya. Dia pun ambil air sembahyang, kemudian dia naik kenderaan dia, kemudian dia pun pergi ke Muzdalifah. Fajama'a biha, dia pun jamak di Muzdalifah itu di antara sembahyang maghrib dan isya. Ini lagi diriwayat daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW berangkat dari Arafah. Usamah naik gendongnya. Usamah berkata, fama zala yasiru ala hayatih, dia terus berjalan dengan keadaannya itu hingga sampai ke Jam'an. Jam'an tadi sudah tahu dah mana Muzdalifah waktulah ya. Riwayat daripada Hisham daripada ayahnya Urwah, dia kata ditanya Usamah dan saya menyaksikan, saya adalah dalam majlis. Ataupun dia kata saya bertanya Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW memboncengkannya dari Arafah. Qultu, saya berkata, kaifa kana yasiru, bagaimana Rasulullah SAW berjalan bila dia berangkat dari Arafah tu? Kata Usamah, kana yasirul anaq, dia berjalan agak derahlah, lajulah, tapi tidaklah laju benar, jalan kuatlah. Bila dia dapat kelapangan, bila lapar, tidak sesak dengan orang, nassa, dia berjalan dengan lebih laju lagi, yang menggerakkan unta dia tu dengan lebih laju lagi daripada sebelumnya. Anak itu berjalan laju dah, tapi tidak laju benar lagi. Nas itu makna berjalan lebih laju. Ini dalam riwayat asal lagi ni Imam Muslim buat mari sanad ni, dia kata Hisham berkata, nas itu fauqal anak, mana lebih laju lagi daripada anak. Diriwayatkan daripada Abu Ayyub
bahawa dia bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada', maghrib dan isya di Muzdalifah. Diriwayatkan daripada siapa lagi ni? Abdullah bin Yazid Al-Khatmi. Dia ni adalah gubernur di Kufah di zaman pemerintahan Ibnu Zubair. Kemudian Imam Muslim bagi sanad yang lain pula, riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang maghrib dan isya di Muzdalifah jami'an, sekali, sembahyang sekali. Jadi sembahyang jamuk lah, sekali itu mana jamuk. Diriwayatkan bahawa Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya, kepada siapa? Kepada Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, akhbarahu anna abahu, ni Ibnu Syihab. Ibnu Syihab kata Ubaidullah bin Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya bahawa ayahnya tu Abdullah bin Umar lah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan sembahyang maghrib dan isya secara jamak di jam'in, di Muzdalifah. Laisa bainahuma sajdah, tidak ada di antara dua sembahyang itu apa-apa sajdah, yang di sembahyang yang lain, tak ada sembahyang yang lain. Sajdah di sini makna sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang maghrib 3 rakaat dan bersembahyang isya 2 rakaat. Abdullah selalu bersembahyang di jam'in begitu, yakni dengan jamak, sehinggalah dia menemui Allah Ta'ala. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair bahawa dia bersembahyang maghrib di jam'in dan isya bi iqamatin, dengan satu iqamat. Kemudian dia menceritakan daripada Ibnu Umar bahawa Ibnu Umar bersembahyang begitu, lagu itulah dia buat. Ibnu Umar menceritakan bahawa Nabi SAW melakukan demikian. Ini dalam riwayat satu lagi Imam Muslim bagi sanad dia ni daripada Syu'bah dengan isnad ini, dia kata sembahyang dengan satu iqamat sahaja. Riwayat daripada Ibnu Umar katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamak sembahyang maghrib dan isya di jam'in. Dia bersembahyang maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat dengan satu iqamat. Diriwayatkan daripada Abi Ishaq, dia berkata Sa'id bin Jubair berkata, kami telah berangkat bersama Ibnu Umar hingga kami sampai ke Jam'an, yang di Muzdalifah. Dia bersembahyang maghrib dan isya, dia mengimamkan kami bersembahyang maghrib dan isya dengan satu iqamat. Shalla bina, mana mengimamkan kami, dia jadi tu imam kepada kami. Sembahyang maghrib dan isya dengan satu iqamat sahaja. Thumma sarafa, kemudian dia pun pergi. Faqala hakadha, beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan kami di tempat ini. Bab istihbab ziyadat at-taghlis. Ini bab elok bersembahyang lebih awal subuh pada hari nahar itu, yang ini daripada biasa, sembahyang lebih awal daripada biasa subuh pada hari nahar, pada pagi nahar itu di Muzdalifah. Ba'da tahaqquqi tulu'il fajr, yakni selepas diyakini sudah pun terbit fajar shadiq, sudah pun masuk subuh. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya tidak pernah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang mana-mana sembahyang kecuali pada waktunya, melainkan dua sembahyang, yaitu sembahyang maghrib dan isya di Muzdalifah. Dan dia telah ni dia sembahyang di luar waktu dia, mana secara jamak lah. Dan dia bersembahyang fajar pada pagi itu, pada hari itu, qabla miqatiha, sebelum daripada waktu biasa dia bersembahyang subuh. Diriwayatkan ni sanad lain pula, dia kata qabla waqtiha bighalas, yang sebelum waktunya, iaitu pada waktu ghalas. Dia bersembahyang subuh tu pada sebelum waktunya, sebelum waktunya hak biasa dia sembahyang, iaitu hak dia sembahyang ni hak tidak biasa ni, pada waktu ghalas. Begitulah. Sudah beberapa bab kita baca tu, kita tengok semula. Dari segi pengajaran yang kita dapat dalam hadis ini ada beberapa lah. Asasnya, hak utama yang dikehendakinya ialah Nabi SAW terus mengucapkan talbiyah hingga sampai dia melontar jamrah. Itu hak asas, hak utama dalam bab ini. Kemudian di celah-celah dia tu banyaklah yang pengajaran yang boleh kita dapat, yang kita dapati, iaitu di antaranya Nabi SAW naik kenderaan.
Daripada Arafat tu naik kenderaan. Elok kita naik kenderaan ini. Artinya kita mendapat kemudahan. Walaupun dalam beribadat sekalipun, elok. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tidaklah kata elok kita buat ibadat ni menyusahkan diri. Tidak. Kalau mudah, cara mudah, buatlah. Beginilah Rasulullah SAW buat, iaitu dia naik kenderaan. Itulah cara mudah supaya tidak penat. Itu yang pertama. Yang kedua, bergendong. Orang kata bergendong naik kenderaan ni boleh. Sunnah juga. Usah kalau kenderaan motor, kita kata kenderaan bermotor, motosikal lah. Binatang ni pun boleh naik kenderaan. Hemar pun boleh. Hemar tu tak besar mana. Hemar pun boleh naik. Apatah lagi unta boleh naik, walaupun dia binatang yang bernyawa, yang ada rasa sakit, ada rasa penat, apa tu, walaupun begitu boleh. Asalkan binatang itu mampulah. Binatang itu mampu. Ini menunjukkan kita boleh guna binatang. Bukan setakat nak perjalanan biasa ni. Untuk kita bertani, kalau zaman itu kan orang guna binatang, boleh. Untuk akut barang, untuk apa, boleh. Tidak jadi masalah. Nak naik sendiri pun boleh. Kemudian orang yang lebih, kita boleh bergendong dengan orang yang lebih. Tidaklah pula orang yang lebih tu tak boleh bergendong. Tidak. Nabi SAW menunjukkan sifat rendah diri dia kepada sahabat-sahabat, terutamanya anak-anak muda. Dia berapat dengan anak-anak muda. Ni kalau kita perhati Usamah, Fadal bin Abbas, apa semua ni orang muda ni, sasah muda belakang, belasan tahunnya kebanyakannya. Belasan tahun. Dia gendong. Ini menunjukkan Rasulullah berapak dengan anak-anak muda. Dan dia tidak membesarkan diri. Kalau membesarkan diri, naik seorang. Biasanya raja-raja, apa pembesar-pembesar pada masa tu naik seorang. Tapi Nabi SAW tidak macam tu. Ini cara dia menunjukkan sifat rendah diri dia. Tidak menyalahi adab lah. Tidak menyalahi adab. Apalagi kalau dia yang ajak, boleh kita naik, tak apa. Perkara yang kedua yang kita dapati dalam hadis ini, iaitu Usamah pun tuang air. Ambil air sembahyang, orang lain tolong tuang, boleh, tak apa. Ini orang panggil isti'anah. Termasuk dalam bab ataupun masalah isti'anah fil wudu, yang diminta tolong ataupun bantuan orang dalam kita berwudu. Boleh ke tidak? Boleh. Satunya, minta tolong lah ke mana? Ada beberapa peringkat. Minta tolong ambil air, dia mari pas kita tuang sendirilah air tu pun minta tolong juga. Kita tak pergi ambil sendiri air. Itu yang pertama. Tu boleh, tak jadi masalah, tak ada apa. Yang kedua, minta tolong ataupun tidak minta tolong pun orang dengan sendirinya tolong curah kepada kita. Itu pun termasuk dalam bab isti'anah jugalah. Dia tuang air, kita ambil air semaya, boleh juga. Boleh juga. Harus. Nabi SAW buat ni macam tu. Yang ketiganya, kerana keuzuran orang lain tuangkan air. Tadi tidak kerana keuzuran. Yang kedua tadi saja-saja boleh. Yang ketiga, kerana keuzuran orang lain tuangkan air kepada kita, lebih-lebih lagi lah boleh. Lebih-lebih lagi lah boleh. Yang keempat bentuknya, iaitu ambil air sembahyang, kita duduk senyap, orang lain tolong gosok. Orang lain tuang air dan orang lain tolong gosok. Sapu, mana sapu ni, sapu kepala. Hak basuh tu basuh kaki, orang lain tolong belakang. Kita niat saja. Kalau mengikut dapat yang mengatakan niat tu adalah sebagai rukun, niat saja. Kalau tidak, tak ada, kena senyap. Boleh ke tidak? Itu sekurang-kurangnya makruh. Kalau tidak haram, sekurang-kurangnya makruh. Apalagi kalau ada disertai dengan perasaan besarkan diri, takabur, sombong, apa tu, nak menyatakan kelebihan dia daripada orang lain tanpa keuzuran apa-apa, lebih-lebih lagi lah. Paling tidak dia makruh. Paling tidak. Kalau tidak pun pergi kepada haram lah. Kalau tidak pun makruh, dekat-dekat dengan haram, makruh tahrimi. Begitulah berkenaan dengan isti'anah fil wudu.
Adapun sekadar orang lain curah air, kita ambil air semaya, itu harus, boleh. Nabi SAW buat lagu ni nak menunjukkan boleh lah. Kita beri peluang kepada anak-anak muda tu buat berkhidmat kepada orang tua. Bagi peluang kepada dia. Kalau kita buat sendiri belaka, budak-budak ni jadi kaku. Tak tahu nak kerja ke apa. Semua orang tua belaka buat. Tak boleh juga lagu tu. Kalau dia jadi kaku sangat. Di sini dalam hadis ini juga dia kata dia ambil wuduk yang khafif, wuduk yang ringkas. Maknanya ada wuduk ni, ada wuduk yang berat, ada wuduk yang ringan. Wuduk yang ringan itu apa maknanya? Maknanya wuduk sekali-sekali saja. Basuh tangan sekali, sebelah ni sekali, basuh kaki pun sekali. Itu satu bentuk juga wuduk yang ringkas ataupun wuduk yang ringan. Satu lagi iaitu menyedikitkan air, tidak banyak guna air, guna air. Itu pun termasuk di dalam wuduk khafif juga. Satu lagi bentuk wuduk khafif ini iaitu alirkan air saja dengan tidak gonyol. Itu bentuk yang ketiga. Wuduk khafif. Bentuk yang keempatnya mengikut ulama yang menerimanya lah, seperti Abu Hurairah, iaitu tatwil. Tatwilul ghurrah wat tahjil. Maknanya kalau sekat ni kan, kalau biasanya sekat siku, dia basuh sampai ke atas. Ini mengikut Abu Hurairah lah, bukan semua ulama terima, tapi Imam Syafi'i terima juga. Lebih baik kalau kita lebihkan lagi. Kalau sekat buku lali saja basuh kaki tu, basuh sekat putih, lebih baik lagi. Tetapi Imam Abu Hanifah ke apa orang sependapat dengannya tak sah tu. Kok mana-mana pun ini termasuk di dalam wuduk yang ringkas lah. Kalau tidak buat lebih daripada tu, termasuk dalam wuduk yang ringkas. Dan ini juga secara tidak langsung memberi maklumat kepada kita tentang isbagul wuduk. Wuduk yang diisbagkan. Isbagul wuduk tahu mana? Asbirul wuduk, ada kamu sempurnakan wuduk. Sempurnakan wuduk tu termasuk tadi lah. Jadi kita guna air tu banyak sikit, kita basuh 3 kali anggota-anggota tadi, dan kita gosok. Kalau mengikut orang yang terima lebih daripada had yang ditentukan dalam Quran itu, kita perlu lebihkan. Itu termasuk dalam isbagul wuduk. Dengan sendirinya kita boleh tahulah daripada sini. Dalam riwayat yang lain disebutkan falam yusbiril wudu'. Tadi kita baca, dia tidak isbagkan wuduknya. Jadi dia kata fatawadda'a wudu'an khafifan, dia mengambil air sembahyang yang ringkas. Dalam riwayat yang lain disebut falam yusbiril wudu', dia tidak mengisbagkan wuduknya. Apa makna mengisbagkan? Yakni melengkapkan, menyempurnakan wuduknya. Wuduk yang sempurna seperti yang biasa dia buat lah. Ni wuduk juga tapi tidak lengkap. Seterusnya pengajaran juga dalam hadis ini, iaitu yang mengikut ni anak buah ni, kalau dia tengok nampak pelik sikit, dia kena tanya. Nabi SAW tidak masuk maghrib dah, tidak seperti biasa ni. Dia macam nak pergi, nak cepat-cepat, dia tidak semaya. Maka Usamah pun tanya, nak semaya kah? Tak apa, kita tanya lagu tu. Sahabat-sahabat tanya lagu tu Nabi SAW tu sebab apa? Sebab mereka sedar, inilah dari segi i'tiqad kitanya pun, mereka sedar bahawa Nabi SAW itu boleh terlupa. Boleh jadi dia terlupa. Sebab itu dia sebut, dia ingatkan. Sebab ada kemungkinan Nabi SAW terlupa. Ataupun kalau tidak dia anggap terlupa pun, boleh jadi ada sesuatu perkara yang berlaku ni, hukum baru kau, dia nak tahu. Sebab itu tanya. Sebab itu tidak seperti biasa. Kalau biasanya gaduh-gaduh lah nak sembahyang maghrib ni. Ini tidak. Dan elok kita tanya lagu tu kalau kita muskil. Jangan tidak tanya. Kalau tidak tanya, boleh jadi terbuku lah sampai bila-bila. Terbuku sampai bila-bila.
Cuma ana baca di sini dalam Syarah Imam Nawawi ni, tak tahulah serupa ke tidak. Kalau sini ni boleh jadi silap cetak ni. Kalau boleh nak baikilah kalau orang ada syarah Imam Nawawi. Tak tahulah serupa ke tidak dengan ni. Cuba tengok. Ni dia kata qultu as-salah ya Rasulullah. Faqala as-salatu amamaka. Di bawah tu. Ma'nahu anna Usamah dzakkarahu bi salatil maghrib wa dhanna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nasiyaha حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك أي أن الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك أي في المزدلفة ففيه ففيه استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابه. Situ hana. Sini ni keliru sikit ni. Dia kata hak ni lah kalau perjalanan. Fa fihi istihbabu tadhkir at-tabi' al-matbu'a. Tak kena tu. Dia terbalik tu. Sepatutnya gini. Fa fihi istihbabu tadhkir al-matbu'i at-tabi'ah. Begitu. Baru sesuai dengan cerita ni. Kalau ke mana tengoklah. Kalau betul dah matbu' dulu duduk betul lah. Kalau tabi' dulu tak betul. Lari makna dia tu. Kalau tabi' dulu, kalau matbu' tu sudah duduk dulu betul, tak jadi masalah. Sebab tu tulislah di tepi la'alla sawab, mudah-mudahan hak betulnya gini, iaitu tadhkiril matbu' at-tabi'ah. Sebab apa makna dia? Dalam hadis ini kita dapati pengajaran elok matbu'. Tabi' mengikut mengingatkan matbu'. Dia betul dah lah ni. Betul dah. Tadi anda baca hak mana tadi? Hak ni tabi' mengikut matbu' betul dah. Belah tu kah? Kau ada matbu' dulu. Kalau hak matbu' dulu tak betul. Tabi' al-matbu' betul lah. Tadi nak betul tadi sebab ada dalam setengah-setengah nuskhahnya dia kata matbu' dulu. Kalau matbu' dulu tak kena. Dia kena tabi' tu. Mana tabi' yang mengikut, matbu' tu yang diikuti. Yang diikuti di sini siapa? Nabi SAW. Tabi' siapa? Usamah tu. Usamah tu dia mengingatkan matbu'. Yang ni yang diikuti. Siapa dia? Iaitu Nabi SAW. Dia mengingatkan terhadap apa yang ditinggalkan oleh matbu'. Berbeza daripada hak biasa lah. Berbeza daripada hak biasa. Untuk dia buat ke ataupun dia menyatakan sebab dia ke atau itulah. Kalau sudah tabi' dulu betul, matbu' kemudian. Kalau matbu' dulu tabi' kemudian itu tak betul. Kena tulislah la'alla sawab. La'alla sawab tadhkir tabi' al-matbu'. Begitu. Ada dalam setengah-setengah kitab dia sebut itu dulu. Itu keliru lah. Masalah cetak tu. Kalau sudah betul belaka tak apa. Lepas tu naik gendong pula. Seterusnya pergi ke Muzdalifah dan dia bersembahyang. Lepas tu dia gendong fadal pula. Maknanya Nabi SAW tidak gendong orang tula lah. Tidak gendong orang tula, tapi gendong orang lain pula. Walaupun orang lain pun hak budak-budak lah, kira-kiranya budak-budak. Naik gendong tu, di sini kita dapat kesimpulannya gendong tu boleh, tetapi kalau lah janganlah hak besar sangat gendong tu. Kalau hak besar sangat boleh jadi beratlah binatang tu, kenderaan tu. Daripada kita tengok, daripada dia pilih budak-budak ni menunjukkan tak seri berat. Ada dia tukar orang lain. Falam yazal yulabbi hatta balagal jamrah, dan dia terus bertalbiyah hingga sampai kepada jamrah. Hak tu hendaknya, hak asasnya, hak utamanya. Hingga sampai ke jamrah. Hadis ini juga menjadi dalil, menjadi pegangan kepada orang yang mengatakan talbiyah ini elok diteruskan hingga seseorang tu nak pekong talbiyah. Mula nak pekong ni jamrah. Nak pekong jamrah.
pada pagi nahar, ini pada pagi yang ke 10, pagi nahar ni pagi yang ke 10 Hijrah lah. 10 ni Zulhijjah. Ini adalah mazhab Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abi Hanifah, Abi Tsaur, dan jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan fuqaha al-amsar dan orang selepas mereka. Tapi Hasan Basri pula, ini riwayat khilaf, sini ada sebut ni. Hasan Basri berkata seseorang itu bertalbiyah hingga dia bersembahyang subuh pada hari Arafah sahaja. Lepas pada tu tak ada dah. Lepas pada tu tak ada dah. Apatah lagi nak sampai kepada hari yang ke-10 Zulhijjah. Ni pada pagi hari Arafah, pada hari yang ke-9 lah. Pagi hingga sampai sembahyang subuh tu je talbiyah. Lepas pada tu tak ada dah, mengikut dia. Tapi ini tidak serupa dengan jumhur ulama lah. Jumhur ulama seperti tadilah. Dan ada disebutkan, ada diriwayatkan daripada Ali, Ibnu Umar, Aisyah, Malik dan jumhur fuqaha Madinah. Jumhur fuqaha Madinah, bukan jumhur fuqaha semua sekali dah, jumhur fuqaha Madinah. Hak ni pula seseorang itu bertalbiyah hingga tazul asy-syams, gelincir matahari pada hari Arafah, dan dia tidak bertalbiyah lagi selepas mula berwukuf di Arafah tu. Sampai gelincir matahari pada hari Arafah tu saja bertalbiyah. Hari Arafah tu hari yang ke-9 lah. Sakat gelincir matahari, lepas pada tu dak dah. Bila start wukuf tu tidak bertalbiyah dah. Ini mengikut mereka ini. Mengikut Imam Malik, jumhur fuqaha Madinah, dan apa yang dinukilkan, ada dinukilkan daripada Sayyidina Ali, Ibnu Umar, Aisyah, dan lain-lain lagi. Sekat tu Ahmad dan Ishaq pula dan sebahagian salaf berpendapat seseorang itu bertalbiyah hingga, ini lebih pula, hingga dia selesai melontar jamrah Aqabah. Yang ni semasa melontar tu pun talbiyah lagi. Tadi sampai kau sekat nak melontar tu saja, nak pekong anak batu tu saja. Ni dak sampai selepas tu. Ni pendapat ni pula. Dalil bagi Imam Syafi'i, Sufyan Tsauri, Abu Hanifah dan jumhur ulama ialah hadis yang kita duduk baca ni lah. Hadis yang kita duduk baca ni, iaitu sampai ke situ sekat melontar tu, sekat melontar. Tetapi Imam Ahmad dan Ishaq dan orang sependapat dengannya, dia faham zahir hatta rama, hingga dia selesai rama. Rama tu mana, sehingga dia habis melontar. Dia faham hadis ni juga. Ini kan adalah hadis. Hadis yang pertama yang kita baca ni, hadis yang pertama dan hadis yang pertama ni, dia kata hatta balagal jamrah, hingga sampai kepada jamrah. Maknanya tak melontar lagi sampai ke situ. Artinya sebelum melontar tu, nak melontar tu berhenti dah. Mereka ni jumhur ulama pegang dengan ni. Hadis yang kedua ini menjadi pegangan Imam Ahmad, iaitu hatta rama jamratal aqabah, sehingga dia selesai rama tu kan fi'il madhi kan, sehingga dia habis selesai jamrah aqabah. Gapo dia selesai jamrah aqabah? Selesai melontar. Ini sampai habis melontar, dia masih lagi boleh bertalbiyah. Ini mengikut Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Tetapi jumhur ulama takwil lah hadis-hadis seumpama ini. Ini dia takwil lah hadis-hadis seumpama ini. Hatta rama, yani hatta arada ramya jamratil aqabah. Samalah lagu tu. Sehingga ataupun sampai seseorang itu nak melontar jamrah aqabah. Dia takwil, yani hatta rama jamratil aqabah, yani hatta arada ramya jamratil aqabah, atau hatta arada an yarmiya jamratil aqabah. Bolehlah takwil seumpama itu. Dia tak pakai mengikut zahir tadi. Seterusnya hadis yang ketiga tu mengarahkan kita supaya dalam berbuat ibadat ini kita kena tenang. Alaikum bis sakinah. Pada ketika nak pergi sembahyang tu berlari-lari, Nabi SAW suruh alaikum bis sakinah juga. Pergilah dengan tenang. Pergilah dengan tenang. Berjalanlah dengan tenang. Jangan dalam keadaan hongga bersesak-sesak dan tepuh orang. Itu tak kenalah cara lah betul. Hatta ramal jamrah, ni supaya tadi jugalah. Dan seterusnya
Dia isyarat. Dia isyarat yakhdhiful insan, seperti orang jentik ataupun jentik anak batu. Orang buat lagu mana? Buat lagu ni. Mana anak batu sebersatu lah. Sebersatu. Anak batu tu sebersatu lah. Apakah semestinya dia kena melontar tu, dia kena buat seperti anak batu Nabi SAW isyarat tadi? Yang ni letak anak batu di ujung ni, bukan ni? Buat gitu mesti kalau? Tak mesti. Itu contoh hak dia buat isyarat kepada anak batu. Anak batu setara tu lah. Kalau dia nak buat gitu pun boleh juga. Kalau dia nak ambil lagu ni letak tengah, buat lagu tu pun tak apa, ikutlah tu asalkan melontar. Tetapi yang dia isyarat ini seperti orang baling anak batu, orang buat gitu ataupun gitu. Nak cerita Nabi SAW nak cerita sebenarnya nak ayat anak batu tu kecil, pada buat gitu, jetik gitu pun boleh dah. Itu hak dia nak. Tapi kalau pegang lagu ni pun boleh juga pegang lagu tu. Tak mesti buat lagu tu. Tidaklah kata buat lagu ni lebih baik, walaupun dia isyaratkan lagu tu. Tapi ada juga ulama mengatakan kalau boleh buat lagu tu, buat lagu tu. Kalau boleh buat lagu tu, dah dia isyarat lagu tu, kita buat. Setara itulah anak batu yang dikehendakinya. Setara tu besar apa kita kata? Kacang putih. Kita panggil kacang putih tu satu. Kalau dia melontar dengan lebih besar lagi daripada tu lah, ke mana? Atau kecil lagi? Boleh. Walaupun makruh, tapi sah. Boleh. Hak sebaik-baiknya setara tadilah. Sebab ini semua simbolik, isyarat saja. Sebagai nak memenuhi syarat saja. Bukan semua orang tu dia kamak kau iblis syaitan duduk situ. Jadi nak marah tu pekong tu kalu. Itu tak kena lagu lah. Ini semua isyarat lagu. Kemudian dalam hadis-hadis ini kita sudah jumpa dah dulu, boleh disebutkan surah Baqarah, surah Nisa, surah gini. Setengah-setengah ulama salaf tak sebut surah yang disebutkan Baqarah di dalamnya, surah yang disebutkan An-Nisa di dalamnya. Tak boleh kata surah Baqarah lagu tu, surah lembu, nampak kasar nampak kasar tu. Tetapi jumhur ulama mengatakan boleh. Sebab apa? Sahabat-sahabat sendiri, dalilnya inilah hadis-hadis yang kita baca ni menggunakan surah Baqarah, dan Nabi SAW sendiri pun ada sebut lagu tu. Ini menunjukkan tak apa. Walaupun hakikatnya bukan makna surah lembu tu surah lembu dengan maksud menghina. Hakikatnya surah tu juga surah yang ada disebutkan cerita lembu di dalamnya. Cerita besi ke ataupun cerita lebah ke di dalamnya, memang begitu juga. Tapi dari segi sebut tu tak apa, tidak kata biadab ataupun tidak sopan dengan Quran, tak termasuk. Kata-kata ini tidak termasuk biadab, tak termasuk. Dan seterusnya, akhir sekali ni anda nak tarik perhatian lah sikit lah. Sebab di sini ada sebut salah seorang perawi dia, Ziyad Al-Bakkai. Akhir sekali Ziyad Al-Bakkai ini حدثناه حسن الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان وحدثني يوسف بن الحماد المعني قال حدثنا زياد يعني البكائي. Kalau ingat dulu ana sudah sebut dalam tulisan ana Ibnu Ishaq tu, mungkin ni sebut Ibnu Ishaq jugalah, orang-orang yang tidak faham dia keliru. Dia kata tu Ibnu Ishaq ada tu, dalam Muslim pun ada. Ibnu Ishaq tu ana sudah ayat dah dulu, sudah ayat dah. Jelas dah tu. Lagu mana kedudukan Ibnu Ishaq tu dalam Muslim ni, lagu mana. Kita tak boleh buat dalil ada sebut Ibnu Ishaq dalam Muslim maka menunjukkan Muslim letakkan dia tu taraf tinggi sangat. Tak boleh. Yang kita kena perhatinya cara dia sebut dan kenapa dia sebut. Sepatutnya gitu. Kalau semata-mata sebut, tak boleh lagu tu. Tak boleh.
Semata-mata sebut kat Firaun pun Tuhan sebut dalam Quran. Haman pun sebut. Hak kita kena perhatinya cara sebut dan kenapa disebutkan. Begitu juga Ziyad Al-Bakkai. Ana sebut juga dalam buku tu. Sebab apa ni, Ibnu Hisham dia ambil sirah Ibnu Ishaq itu melalui Ziyad Al-Bakkai. Siapa Ziyad Al-Bakkai? Orang kata ada dalam Muslim, perawi Muslim. Iyalah, betul lah, memang betul lah. Ada buku tu. So, cuba mari, ada ke Ibnu Ishaq? Jawab. Ana nak tengok hak Ibnu Ishaq tu, kita ada dulu. Ni tidak nak bahas semua sanad ni, setengah-setengah. Kalau nak bahas semua panjang lah. Tapi kalau tak cara langsung pun tak kena juga, sebab kita duk baca, kita hadatsana baca ke dia. Kalau lagu tu. Mana ni? Ziyad Al-Bakkai, muka surat 20. Di sini ada sebut Ziyad Al-Bakkai. Dia ambil Ibnu Hisham ni, dia tidak ambil secara langsung daripada Ibnu Ishaq, tidak. Dia bukan, Ibnu Hisham bukan anak murid Ibnu Ishaq. Dia tak ada. Dia ambil melalui orang lain. Melalui orang lain itu siapa? Ziyad Al-Bakkai. Ni, ni. Baik. Ziyad Al-Bakkai dia adalah seorang penduduk Kufah. Beberapa orang ulama telah menganggap dia seorang yang thiqah. Imam Bukhari juga telah menukilkan riwayatnya, tetapi bergandengan dengan riwayat orang-orang lain. Bukan riwayat yang hanya dikemukakan olehnya. Di dalam Sahih Muslim, ini ana sebut, juga terdapat beberapa riwayatnya. Demikian juga dalam Musnad Ahmad. Imam Ahmad berkata dia seorang yang benar, saduq. Benar itu terjemahan kepada saduq. Dulu anak sudah bincang apa makna saduq itu. Demikian juga kata Abu Zur'ah, Yahya bin Ma'in berkata riwayat-riwayat tentang peperangan yang dinukilkannya boleh diterima, tetapi riwayat yang berkenaan dengan soal-soal lain sama sekali tidak boleh diterima. Ibnu Ma'in kata, Yahya bin Ma'in. Imam Nasai berkata dia seorang yang dhaif. Abu Hatim berkata bukan hujjah. Ali Ibn al-Madini berkata dhaif. Ibnu Sa'ad berkata walaupun ulama-ulama hadis mengambil riwayat-riwayat darinya, tetapi di sisi mereka Ziyad bukan hujjah. Ziyad bukan hujjah. Saleh Jazarah menjelaskan secara peribadinya Ziyad adalah seorang yang dhaif, tetapi dalam riwayat-riwayat maghazi beliau boleh diterima. Abdullah bin Idris berkata dalam menukilkan pendapat dan riwayat Ibnu Ishaq, tidak ada orang lain yang lebih boleh dipercayai darinya. Dari segi menukilkan riwayat daripada Ibnu Ishaq, tak ada orang lain yang lebih daripada dia. Bukan dalam semua riwayat. Itu keliru. Ini kerana Ziyad telah 2 kali menamatkan pengajian maghazi Ibnu Ishaq dengan Ibnu Ishaq sendiri, lebih daripada orang lain. Ini dalam lisan Mizanul I'tidal. Gitulah kedudukannya. Kalau kita perhati di sini, ini secara ringkas, kalau kita perhati di sini, cuba perhati. Haddatsanahu Al-Hasan Al-Hulwani qala haddatsana Yahya bin Adam qala haddatsana Sufyan an Husain bihadzal isnad. Imam Bukhari ambil daripada Hasan Al-Hulwani, dia ambil daripada Yahya bin Adam, dia ambil daripada Sufyan ambil daripada Husain dengan sanad sanilah. Wa haddatsanihi pula Imam Muslim buat mari lagi sana, iaitu dia ambil daripada Yusuf bin Hammad, lepas tu dia ambil daripada Ziyad Al-Bakkai. Ziyad Al-Bakkai ambil daripada Husain tadi lah juga. Husain tadi sampai dekat Husain tu bertemu situ sanad, bertemu situ. Daripada Husain, Husain tu ambil daripada Kathir bin Mudrik Al-Ashja'i dan seterusnya hadis ini. Maknanya Imam Muslim bila dia mari riwayat Ziyad, dia tak mari riwayat Ziyad seorang satu saluran saja, tidak. Tu kena perhati cara dia buat mari tu lagu mana, cara dia buat mari. Cuba kita perhati sini, dia tidak mari sanad dia ni Yusuf bin Hammad hak tu hak ada Ziyad Al-Bakkai saja dah. Nak sampai ke Husain, tu bukan satu saluran ini saja dia ambil. Sebelum ini yang lebih utama yang dia sebut dulu, iaitu Hasan Al-Hulwani. Hasan Al-Hulwani ambil daripada Yahya bin Adam, tak ada Ziyad dalam ni.
Dan dia ambil daripada Sufyan ambil daripada Husain. Siapa sekat Husain? Maknanya Imam Muslim tahu dah orang pertikaikan dia, orang persoalkan dia, orang tak terima dia, orang kata dia dhaif. Tetapi saya tidak mari dia seorang, bergandengan dengan orang lain. Saya utamakan hak orang lain. Hasan Al-Hulwani tu dulu, hak tu dulu. Kalau Hasan Al-Hulwani saja tu, tarik dia saja tu pun padan dah. Kalau tak ada Ziyad Al-Bakai pun, kalau tak ada Ziyad Al-Bakai pun tak apa, padan dah. Tetapi sajalah, dan Imam Muslim tujuan dia nak memperbanyakkan turut riwayat tu, dia sebutlah. Tapi sebut pun dia bukan seorang satu saja. Ni cara yang orang tidak perhati, yang jadi keliru. Itu perkara yang pertama, kena perhati. Dua, bergandengan dengan orang lain, bukan dia dah. Satu. Yang kedua, ni Imam Muslim wak mari riwayat dia ni paling akhir. Kita kena ingat cara Muslim ni, iltizam dia dalam kitab dia. Hak sahih, hak orang kata syarat Muslim yang tinggi nombor 2 lepas pada Bukhari itu 1, 2, 3. Tu riwayat mula-mula. Hak ujung tu tak. Kadang-kadang hak ujung tu lebih rendah lagi daripada riwayat lain. Lebih rendah lagi daripada riwayat Tirmizi pun. Lebih rendah lagi daripada riwayat Ibnu Majah. Riwayat Ibnu Majah pun dah kalau sanad tu serupa dengan syarat sanad Bukhari, berapa rendahnya? Tinggi sepatutnya. Ini dia letak di akhir. Cuba kita perhati. Supaya juga Ibnu Ishaq dulu ada riwayat, dia letak ujung sekali, dia tidak letak depan. Tapi berbeza dengan Musa bin Uqbah. Cuba kita tengok Musa bin Uqbah ni kak, ni selepas ni, satu bab selepas ni, babul ifadah min Arafat ila Muzdalifah. Wa bi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Musa bin Uqbah. Mula-mula sekali riwayat mula-mula sekali Musa bin Uqbah selalu. Dan dalam musnad dia beza tu. Musa bin Uqbah ni ada hak dulu, ada hak tengah, ada hak kemudian, ada semua. Banyak kali ada. Tapi Ziyad Al-Bakai, Ziyad bin Abdullah Al-Bakai ni dah tidak lagu tu cara dia. Sinilah orang keliru. Kadang-kadang orang tidak mengaji molek, dia katalah ada tu dalam Muslim. Iyalah, memang ada. Siapa dia kata tak adanya? Tapi ada tu ada lagu mana? Tu maksudnya. Ada tu ada lagu mana? Jangan kita keliru dalam masalah. Bukan masalah matan hadis saja, sanad dia pun lagu tu juga. Setengah-setengah orang tu dia kata Nabi SAW makan 3 jari. Nak makan 3 jari kata. Wayak dulu makan gapo? Pak 3 jari tu makan gapo? Biar benar sabar. Kadang-kadang dia nak pakai tak kena lagu tu. Ni Ziyad Al-Bakai. Kita jumpa ni. Ziyad Al-Bakai orang yang penting dalam meriwayatkan sirah Ibnu Ishaq. Tak ada orang lain yang lebih utama daripada dia. Dan sirah Ibnu Hisham, sebab apa dia tinggi kedudukannya dalam sirah? Sebab sanilah dia ambil tu daripada orang yang paling thiqah dalam meriwayatkan sirah Ibnu Ishaq. Dengan sebab itu apa-apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirah dalam sirah dia tu berkenaan dengan Ibnu Ishaq adalah hak tepat. Betul, memang Ibnu Ishaq kata lagu tu. Dan memang pun kalau kita tengok sirah Ibnu Ishaq asam serupa, betul serupa. Kalau pada hak tu sirah Ibnu Hisham tu padan dah. Sebab apa? Hak dia ambil tu memang betul-betul yang paling sahih. Dari segi itulah, dari segi riwayat Ibnu Ishaq, sirah Ibnu Ishaq, bukan riwayat lain. Bukan riwayat lain. Ni benda yang kena perhatilah. Kemudian bab seterusnya talbiyah dan takbir ketika pergi daripada Mina ke Arafah pada hari Arafah. Talbiyah dan takbir, mana ada yang bertalbiyah, ada yang bertakbir, boleh belakalah. Nak ucap lagu ni, nak ucap lagu ni boleh. Ada yang tahlil, boleh belaka. Dalam hadis-hadis ini ditunjukkan bahawa Nabi SAW tak kata, tak tegur, sahabat-sahabat pun tak tegur, boleh, menunjukkan boleh lah. Nak baca mana-mana pun boleh belaka. Seterusnya babul ifadah min Arafat ilal Muzdalifah. Nampaknya kena berhenti sekat itulah. Kena berhenti sekat itu. Wallahu a'lam.